Kalau kamu mencintai Allah dan kamu ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni. Nabi kata, Allah perintahkan Nabi royak gitu, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya nak mula dengan ucap terima kasih kepada pihak Masjid Terbauk Bukit Tunggal. Saya dak tahulah ustaz-ustaz. Ayah saya, arwah ayah pernah dak mari masjid ni. Haji Agong. Mungkin dak kan. Tapi kenal dak? Kenal lah Haji Agong. Siapa sini saya tengok ramai kawan-kawan ayah ni. Boleh angkat tangan dak? Siapa kawan ayah? Angkat sikit. Haji Agong kedai nasi ayam Batu Nang. Masya Allah, Pak Cik. Siapa kawan ayah angkat tangan sikit? Awak kenal ayah Haji Agong saya Batu Nang tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Dah kita ni anak Puan Agong lah, bukan orang lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Surah masjid ni besar rupanya ni. Masjid baru ke ni? Masjid baru. Tahun bila? Hebatlah masjid orang Terbauk ni. Tengok sayur sampai ujung tu, besar. Jadi saya tengok ni kan, pihak masjid ni dia ada buat ni, dia minta ustazah mau kerjasama ustazah untuk lancarkan kutipan dana bagi membiayai kos naik taraf unit siar raya. Sebenarnya saya baru baca, belum lancar lagi ni. Lancar kejap lagi. Kita mula dulu ceramah. Maksud siar raya PA system tu yang berjumlah 15,000. Kerja-kerja naik taraf PA system telah selesai 2 minggu lepas dan kini kami dalam proses pembayaran bil berkaitan yang tertunggak. Moci-moci, poci-poci, sedap tak saya ceramah ni? Bukan sedap saya ceramah. Sedap tak PA system ni? Jelas tak suara saya? Jelas deh. Suara pun memang kuat dah. Saya memang boleh cakap lah ganungnya orang Batu Nang. Saya malu ni nak ceramah depan orang kampung ni. Saya bukan nak cakap luar sangat kan, rasa ustazah ni orang Batu Nang je cakap luar. Tapi sebab awak dengar sama dengan kita lebih kurang dalam 2,500 orang ni, bukan orang ganung sangat. Takut tidak faham. Benda lah ustazah cakap. Jadi saya kena cakap luar lah sikit. Tahanlah kalau rasa lawyer ke dengar ustazah cakap luar kan. Kena tahan sikit, jangan tunjuk sangatlah kat muka tu kan. Cuma saya nak sebut, ini antara PA system. Ni PA system lah ni, cakap mic ni. Antara yang terbaik. Sebab saya pergi banyak masjid, banyak sejid. Bila pergi sejid, ada sejid kan, mic dia, speaker dia, dengung dia apa dengar. Saya jadi kena tekan suara tu kuat. Jadi letih setengah jam rasa tak ada idea dah. Habis ke PA system ni, habis ke tekan suara je. Kami ada buat dewan kecil je dekat Negeri Sembilan. Tapi PA system harga lebih kurang 40,000. Bunyi macam paroknya, berapa sampai 40,000, bazir. Tak bazir, muslimin-muslimat sekalian. Kalau orang buat majlis kenduri kahwin, buat majlis konsert, PA system dia ratus ribu harga. Beratus-ratus ribu. PA system orang kenduri kahwin buat upah tu kan. Sekali bayar ribu sebab dia punya alat tu sampai ratus ribu. Sebab apa? Bila bab masjid rumah Allah, bila melibatkan majlis ilmu, kita nak kira bab-bab pembelian harta wakaf seumpama ini. Siapa yang ambil peluang, dia lancarkan 15,000. Saya percaya sebenarnya lebih lagi. Sebab PA system buat sedap gini, dengan dia pasang kiri, kanan, luar, saya dah tahulah lagi. Sebab kami dewan tak besar mana, kita pasang dalam, kita pasang luar, dan kita pasang juga bahagian sampai dengar ke jalan dan semua. Paling bukan 40,000 tu basic, pergi kepada sampai 60,000 PA system saja. Hasil daripada kita nega, hasil daripada kita jual, hasil daripada sumbangan orang ramai sikit-sikit, akhirnya kita boleh buat. Jadi kalau kita faham tentang erti kaya yang sebenar, orang kaya sebenar bukan kita tengok orang ada kereta besar, rumah besar. Sebab waktu bila mati dia akan tinggal kepada orang lain. Orang kaya yang sebenar memiliki harta yang kekal abadi. Antaranya adalah daripada sedekah jariyah wakaf. Ni walaupun 10 riyal kita beri malam ni.
Walaupun RM5 kita beri malam ni, Allah tahu kita beri dengan rasa cinta. Allah tahu memang itulah jumlah yang mampu kita beri. Contohnya, kalau malam ni dak bawa piti, biasa kuliah maghrib orang dak bawa beg, orang dak bawa handbag, betul tak? Dia niat dah ni nak 1,000 seorang ni. Tapi sebab beg pitih dak bawa ni ustaz. Kan? Ya dak, Allah dia kata dak tahulah pula masjid nak guna. Kalau tahu bawa dah 15,000. Ni kaya-kaya ni orang kampung nampak je gini ni. Masya Allah. Tapi kuliah maghrib saya faham. Jadi lepas ni kalau dah niat nak bagi, sebab setiap kali penceramah guna, insya-Allah PA system ni boleh bertahan sampai kiamat, insya-Allah. Kita dah mati dah, jenazah seterusnya dah, kita dapat pahala mengalir. Orang tengah ceramah, kita dalam kubur, masuk pahala. Pahala mari mana pula ni? Oh, wak beri 1,000 dulu. Wak beri 50 riyal dulu. Ruginya aku beri 50 riyal, apa dak beri 500. Sebab mengikut kadar apa kita beri. Kalau kita ni seorang yang mampu beri lebih, tapi kita beri sebab cinta dunia besar, rugi ya kita. Tapi bagi orang yang tak mampu, RM1 pun besar dah. RM5 besar dah. Tapi kita kalau ada 50,000, beri RM5 juga, memang malu lah. Sebab kita beri tu sebab cinta kepada Allah ke cinta kepada duit? Dah tahu tu. Sebab Allah sebut di dalam Al-Quran, kamu tidak dikatakan benar-benar melakukan kebajikan selagi mana engkau tidak memberikan di jalan Allah sesuatu yang engkau cintai. Subhanallah. RM5 dengan RM50, makna kita lagi cinta. Oh, takut dia dah jauh. RM5 dengan RM50, makna kita sayang lagi. 50 lah dah. Jadi nak beli RM5 ke 50? Ustazah, kalau beli 50 dak nera ustazah. Sebab apa? Kita tidak melatih diri kita memberi sesuatu di jalan Allah, satu jumlah yang kita cinta. Sebab itu kita bimbang kalau kita ni tak naik taraf sedekah. Sedekah tahap memang RM5, RM2, RM1. Kalau lebih dak nera. Kita bimbang sedekah kita itu tidak membantu menaikkan kadar iman kita. Sebab iman kita ini akan teruji bila kita buat sesuatu yang berlawanan dengan hawa nafsu. Nafsu suka kita beri jumlah yang sikit-sikit, jumlah yang sikit-sikit. Kalau kita mampu. Buat tak mampu, RM5 tu besar. RM1 tu besar. Jadi sebelum kita jadi orang yang rugi menyesal dalam kubur, maka insya-Allah dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, kita melancarkan derma PA sistem yang masih lagi tertunggak bayarannya lebih kurang 15,000 pada malam ini. Dan insya-Allah pihak masjid, Ustaz, Tok Imam, mana tahu ada daripada live ke, siapa-siapa yang nak menyumbang boleh komen. Nak kata komen kan nanti kata riak pula dah. Boleh PM pihak kita juga, kita akan kongsi insya-Allah. Mana tahu ada hamba Allah kata ustazah, PA sistem masjid ustazah ceramah tu 15,000 tu hamba nak bayar semua. Dia terus nak ambil bahagian dia, insya-Allah. Tapi janganlah cancel pula ni molek kalau gitu ustazah, kira settle lah tu. Jadi masya-Allah, kalau dah bawa pitih malam ni, dah telitah, syaitan kerja dia bisik mula. Adalah tu orang wi, adalah orang tu wi. Rupanya semua orang kena bisik tu belaka. Jadi esok cari Tok Iman, cari ustaz ni. Tok Iman kita ustaz ni kan, orang alim-alim ni. Saya nak tengok pun malu nak ceramah depan ustaz-ustaz ni. Cari, bagilah berapa pun jumlah. Allah Maha mencatat, Allah yang hasib yang Maha menghitung. Menghitung dengan penuh teliti, dengan seadil-adilnya akan diberikan ganjaran. Masya Allah, saya ni dom Bukit Tunggal lah. Tiap tahun kalau balik ngundi memang balik, tak tukar-tukar alamat walaupun duduk Seremban Negeri Sembilan. Memang sengaja. Jadi bila time ngundi memang balik, saya Batu Nang, dah selesai ngundi Batu Nang, pergi Besuk. Dua-dua tak tukar pun tempat ngundi. Sebab memang sayang rasa nak tukar, mesti nak duduk, mesti nak ngundi Bukit Tunggal juga. Jadi kita ni bila nak ngundi lagi ni, sabar ke tak sabar? Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan membincangkan satu tajuk berkenaan, tajuk diberikan ni mendamba cinta ilahi. Jadi saya nak bawa
pendekatan ataupun isi kandungan ceramah kita malam ni berkenaan dengan bagaimana nak dapat cinta ilahi melalui cinta Nabi. Nak dapat cinta ilahi melalui cinta Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Boleh tak gini? Ke nak tidur dah? Biasa tidur dah ke masa ni? Biasa masa ni duduk balah lagi deh. Balah-balah sayang. Masya-Allah, Allahu akbar. Terima kasih dah pihak masjid, dan cara pihak masjid terbaru ni saya nak khabar terbaik servis daripada awal urusan sampai urusan yang terakhir ni. Daripada penyediaan homestay, dewi percuma dari 2 malam. Staf-staf kita wallahu alam antara pengurusan yang terbaik. Mudah-mudahan AJK ni kan yang menguruskan program jaga masjid apa semua ni, Allah berikan kekuatan, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, dan Allah kurniakan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, ibu ayah, pocik-pocik, moci-moci, anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sadaqallahul azim. Ini firman Allah. Allah berfirman dengan mulakan perkataan qul. Katakanlah. Siapa ni Allah suruh kata? Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Allah suruh katakanlah wahai Muhammad. Kata ke siapa? Kata kepada kita ni. Katakanlah wahai Muhammad, wayaklah wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada yang mendengar umatnya, kepada kita. Apa dia yang Allah suruh Nabi kata? Qul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu ingin, kalau kamu mencintai Allah dan kamu ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni. Nabi kata, Allah perintahkan Nabi royak gitu, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu. Subhanallah. Moci-moci, poci-poci, ibu ayah sekalian, tuan-tuan haji, ustaz-ustaz, ustazah sekalian di depan saya. Rupanya untuk dapat cinta Allah bukanlah perkara yang tidak boleh digapai oleh kita. Bukan benda yang tak boleh capai. Benda yang tak mustahil untuk kita dapat. Cintanya Allah. Kadang-kadang nak boleh cinta Allah lebih mudah daripada nak boleh cinta manusia. Sebab cinta manusia ni ada banyak syarat. Kalau buat salah gak, kurang sikit cinta tu. Kalau malas sikit kita masuk gak, jadi tawa sikit. Kalau isteri ni dah mula dah berapa comel, lebar dah kohar lebar, contohlah ya. Lepas tu sekian-sekian, dia mulalah tawa juga cinta dia. Kadang-kadang tu cinta tu manusia ini sangatlah rapuh. Tapi kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi, contohnya Nabi bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maksud dia benda, boleh pegang 2 ni pun malam ni, wak lain semua dah faham ustazah cakap benda tau. Tapi kalau boleh 2 ni pun wak alik, siapa matilah pegang. Sebab nak sangat cinta Allah, sebab tahu dengan cinta Allah boleh masuk syurga Allah, jadi pegang sungguh 2 ni. Nabi kata apa? Kalimatani, 2 kalimah. Kalimatani habibatani ila rahman, yang sangat dicintai oleh Allah. Allah sangat suka, Allah sangat cinta. Siapa yang beramal dengan 2 kalimah ini, dia akan dapat cintanya Allah. Khafifatani ala lisan, Nabi kata ia ringan pada lidah. 2 kalimah ni ringan je pada lidah. Saqilatani fil mizan, tapi dia berat pada timbangan mizan. Esok di mahsyar kelak, bila kita sampai kepada mizan, timbang amal buruk, amal soleh dengan amal maksiat ke apa ke, kiri kanan ni, tiba-tiba zikir inilah akan jadi pemberat kepada mizan. Allahu akbar. Lalu Nabi baca apa? Nabi kata 2 zikir, 2 kalimah.
Allah sangat cinta kalau kita sebut. Ringan pada lidah tapi berat pada timbangan mizan. Hadis sahih. Nabi sebut zikir apa? Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Maksudnya mana? Maha suci Allah wa bihamdi, dan pujian baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah, Allahu akbar. Agak-agak hari ni kita ada tak zikir tu hari ni? Ada wak angguk, ada wak keras je kepala tu kan. Nak angguk, takut nawak. Jadi bagaimana kita ni yang nak sangat syurga Allah, tetapi zikir ni kita biasa dengar, mungkin tak tahu mana sumber, mana punca. Jadi malam ni kita dengar, peganglah zikir ni. Kalau boleh setiap hari kita bacalah, kalau dorak lepas daripada solat nak baca 33 kali macam zikir Fatimah. Lepas kan, setiap kali lepas solat bacalah 10 kali. 10 kali tu berapa minit sangat? Lebih kurang dalam 2 minit, 3 minit je. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Masa sebut tu, biar dengan maksud sekali tu terlitah dengan hati. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Boleh tak sebut? Kita sebut lalu lah, tak payah cakap, sebut lalu. Sebab kita nak dapat lalu, insya-Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. 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 Allahu akbar. 10 kali. Sebenarnya kalau tengok jam tadi tu, tak sampai seminit saya rasa. Tak sampai seminit. Masya Allah. Tapi kita dapat apa? Cinta Allah. Allah sangat cinta. Dan kita sedang menambah berat kepada timbangan mizan kita. Walaupun ia ringan pada lidah, jangan kita pandang ringan. Mungkin ada yang tanya, Ustazah memang kena baca 10 kali ke? Tak. Nak baca 20 kali ke, 30 kali ke, 40 kali terpulang. Cuma letak 10 kali ke, 7 kali ke, 3 kali ke, kita letaklah jumlah yang kita rasa mudah dulu nak istiqamah. InsyaAllah lama-lama kalimah itu akan jadi rasa manis, kemudian kita tak akan tinggalkan. Lalu istiqamah. Sebelum nak boleh manis dan istiqamah, kena paksa dulu. Paksa, tak boleh lari. Ada orang tanya, Ustazah macam mana nak istiqamah? Mesti jalan paksa dulu. Paksa juga baca lepas mayang kelar kabut rana, ulang juga. Sampai ketika rasa manis zikir tersebut. Sampai tiba masa je, automatik sebut. Lepas dah rasa manis, Allah berikan kita kurniaan mampu istiqamah dengan zikir tersebut. Subhanallah, Allahu akbar. Antara firman Allah berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Ayat ni ramai orang tua ngapa. Kata amalah doa ayat ni banyak sangat kelebihannya. Ayat apa? Biasa orang sebut ayat laqad ja'akum. Apa maksud dia? Setengah orang tua ramai ngapa tapi tak tahu maksud. Allah berfirman yang berbunyi laqad ja'akum. Maka sesungguhnya ja'akum telah datang kepada kamu seorang rasul, rasulun min anfusikum, seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, manusia biasa. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang sangat memahami beratnya kesusahanmu, beratnya penderitaanmu. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang sangat memahami beratnya penderitaan kamu, yang sangat menyayangi kamu.
yang sangat berlemah lembut dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya ni baca satu buku namanya Asam Garam Rumah Tangga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam-malam ni saya rasa masa saya pun dah lama dah. Sebenarnya saya tahu saya diberi masa sampai pukul 9.30. Tinggal 15 minit lagi. Kita tengoklah. Mungkin kita habis pukul 11 ke, boleh tak? Boleh? Yelah tu. Duduklah, saya balik dululah dah. Okey, subhanallah. Ini nak cerita beberapa. Kita kan, kalau kita mikir hari-hari kita sebenarnya macam sama je, perasan tak? Bangun pagi, lepas tu cari makanan, beratur beli nasi dagang atas tu. Lepas tu balik, lepas makan kau ngemang-ngemang rumah. Lepas tu tengah hari Zuhur, lepas tu kejap-kejap asar, kejap-kejap maghrib. Betul kan? Maksudnya kehidupan kita ni adalah berkisar tentang dalam rumah, luar rumah, dalam rumah, luar rumah. Betul lah tu. Jadi cerita kitanya adalah berkenaan diri kita, kemudian keluarga kita, kita dengan tok laki dengan isteri, lepas tu dengan anak-anak. Jadi itulah yang kita lalui setiap hari. Cuma bagaimana kita nak jadikan apa yang kita rutin kita buat hari-hari itu sebagai satu yang bermakna, satu bekalan takwa. Sebab Allah berfirman, watazawwadu, berbekallah kamu. Bekal nak buat gimana? Bukan nak pergi Kelah, bukan bekal nak pergi umrah, bukan bekal nak pergi jalan. Watazawwadu, bekal ni nak bawa ke dalam alam kubur. Watazawwadu fa inna khair, watazawwadu, berbekallah kamu. Dan sebaik-baik bekal adalah bekalan takwa. Tiba-tiba saya dah ingat ayat tu, minta maaf dah. Muslimin-muslimat sekalian, benarnya rasa macam dada ni rasa macam cocok-cocok tu. Nak kata cocok tu bukanlah rasa sakit, tak ada. Saya sihat alhamdulillah. Sebenarnya ni program kelima hari ni. Jadi memang keluar pukul 8 pagi straight sampai ke mana? 8 pagi ada seceramah, lepas tu pukul 10 2 jam sampai pukul 12, pukul 1, lepas tu ada pula pukul 2 habis dekat 4.30, lepas tu ada pula sambung lepas tu sampai maghrib pukul 7.30, lepas tu balik rumah kejap Batu Nang, lepas tu mari sini. Minta maaf tadi lambat sikit. Dia jadi macam Abigail orang kata. Lepas maksudnya kalau kereta tu kan duk tebang juga bawa. Ia jadi macam duk urut tu. Tapi semangat tu ada. Sebab saya dah susun dah beberapa perkongsian malam ni, khas untuk malam ni insya-Allah. Jadi nak sebut apa tu, bekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kita takut hari-hari. Wa khairuz zadi taqwa. Ustaz tahu? Anggut je lah Ustaz . Ya, Allah berfirman, berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah bekalan takwa. Kita bimbang, moci-moci, poci-poci. Sepatutnya hujung-hujung usia, umur kita dah 50-60, lagi banyak bekalan takwa awak kita kupuk. Dan kadang-kadang kita boleh bekalan takwa pahala ni bukan daripada zikir yang banyak, bukan daripada semayang yang banyak, bukan daripada sedekah yang banyak, rupanya banyak-banyak bersabar. Sebab tu kadang-kadang perangai bila masing-masing dah tua, lagi macam budak-budak perangai. Wahai ngajuknya, wahai marahnya, wahai ngokeknya. Salah sikit letak stoken pun kena blebel, padahal tu dah ni nyanyi pula. Kan bila dah basuh pinggang isteri tu lah orang puang tu, macam penceramah dah. Astagfirullah. Panjang tu nak. Pinggang siapa lah awak tinggal ni? Padahal dalam rumah 2 orang je ada. Awak tanya pula. Kadang benda tu bukan besar sangat pun, benda kecil. Kalau kita tengok tu kan, padahal Allah beri kita 2 pahala masa tu. Pahala sabar, sebab tu lelaki ni beratnya lah nak basuh pinggang walaupun sutik. Boleh dah masa tu pahala sabar. Lepas tu dia pun basuh, boleh pula pahala basuh pinggang. Sampai masa dia pesan pula ke tu lelaki. Panggil dia ke suami ya. Panggil Habib. Masya Allah, orang kami panggil Habib. Mocik panggil benda, ayahmu, pakmu, ayahmu. Oh ayah dia, pakmu. Makan ni.
Nak makan tak? Oh, cara ajak. Allahu Akbar, subhanallah. Tak tahulah tu, panggil gitu boleh pahala ke tak? Mungkin romantik lah orang ganung lah. Pak Mak. Mungkin gitu dia panggil. Tapi dah kalau panggil abang rasa nak jeluak. Sebab rasa dah biasa dah. Orang kapur kita-kita dah. Panggil abang macam dah habis, dah dia nak perabi. Jadi panggil abang kan, suami kata benda gak, kita tak ada nak bang-bang Kita bukan bila nak bang-bang, tak payah bang-bang lah. Makmum gak, pelik-pelik. Buat terbiak dah tu, dah lama dah tu. Padahal kita baru nak belajar panggil panggilan yang manis dengan suami kita pun mula abang. Lelaki pun geletik. Dah kalau dah biasa, ikutlah panggilan apa-apa. Yang penting panggilan tu memang sedaplah didengar, dah jadi kebiasaan, bukan satu bentuk penghinaan dah. Jadi kadang-kadang kita pesan pula, abang, pinggang tu kalau lepas makan, tak apalah tinggal je, nanti kita basuh lah. Sampai tahap tu, dok suami basuh pinggang ni. Suami pula rasa, beli ke betul ni? Sungguh ni be pula je. Sungguh ni, tinggal tak apa, nanti kita basuh. Kalau pesan gini dari hati sungguh, waktu sungguh basuh tu. Masya Allah. Kita kan kalau ada orang tetamu mai rumah, kita marah tetamu basuh pinggang. Tak usah dah basuh lah, tinggal. Marah. Tapi terbalik bila suami sendiri dah. Riuh macamlah banyak sangat pinggang tu nak basuh. Ini bukan nak kata ke sesiapa, kata ke diri sendiri dah. Tapi silalah terasa juga. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita nak mula ni cerita Nabi SAW. InsyaAllah kita cuba cerita beberapa cerita yang mana daripada amalan-amalan ni kita cerita dalam rumah je, tapi dapat pahala sebab ikut sunnah Nabi. Sebab tu saya bukan nak cerita wak hebat-hebat, wak besar-besar. Amalan sekian nak dapat syurga Allah. Nak dapat syurga Allah melalui jalan dapat cinta Allah, melalui jalan apa? Fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Ikuti antaranya kalau dalam bab rumah tangga, sunnah-sunnah Nabi dalam rumah tangga. Saya ikut ni, buku ni kalau baca senyum sorang. Sampai habis saya baca senyum. Betapa indahnya akhlak Nabi dengan isteri. Jadi pokcik-mokcik kita tengok dah, kita boleh buat ke tak? Yang pertama, Nabi dan isteri berkongsi makanan. Kita biasa dengar tak? Tapi ini daripada hadis Nabi, hadis Aisyah, hadis yang sahih. Aisyah bercerita, Aisyah qalat kuntu ashrabu wa ana haidun summa unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fi mawdi'i fiyya fayashrabu ila akhir hadis, yang bermaksud Aisyah menceritakan pernah aku minum air dan pada ketika itu aku sedang haid. Kemudian aku berikan bekas minuman itu kepada Nabi. Lantas baginda meletakkan mulutnya di tempat mulutku tadi lalu minum. Pernah juga aku makan daging. Kemudian aku berikan kepada Nabi. Lantas baginda meletakkan mulutnya di tempat mulutku. Okey. Benda tu nampak biasa kan pocik-mocik? Biasa buat tak? Bila kita kongsi gelar, biasa tak tanya, Bang, awak minum kok mana tadi? Awak minum mana tadi? Minum belah kiri. Moleklah belah kiri, saya minum belah kanan. Geli nak tak tepat sama. Tapi bagaimana Rasulullah SAW berkongsi dan Nabi sengaja letak di tempat minum, di tempat yang sama. Macam kita ni ada straw, guna straw yang sama. Kita dua straw lah, boleh kongsi gelas sama tapi straw masing-masing. Bila lupa tu dok ingat, awak warna se tadi warna se straw awak Lepas tu minta wak baru takut salah straw ni. Dia antaranya ada banyak sebab pocik-mocik. Rasulullah SAW, isteri Nabi cerita, setiap kali Rasulullah nak bercakap dengan isteri, Rasulullah mesti bersugi dulu. Ni bukan kita balik pergi panah ke stok lelaki. Dengar dah Ustazah cakap tadi, mulut awak tu dah lah isap rokok, busuk. Rasulullah bersugi nak cakap, jaga bau mulut. Awak tu kalau sekali pesang. Padahal sunnah Nabi tu bukan diikuti oleh suami je, isteri pun sama. Kita bukan jaga bau mulut ni bila nak cakap dengan orang penting je. Orang paling penting dalam hidup kita adalah pasangan masing-masing. Itu paling penting sebab Nabi sebut apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli.
Yang paling baik di kalangan kamu, orang paling baik dengan ahli keluarganya, perangannya, cara bercakapnya, cara penampilannya. Sayyidina Anas bin Malik sebut apa? Aku sangat suka menghiaskan diriku sebagaimana aku suka isteriku menghiaskan dirinya untukku. Ni gak balik-balik puan kena berhias, puan kena comel depan tok lelaki. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang suami yang sangat jaga penampilan dengan isteri. Bau mulut tak pernah tercium di hidung pada isteri, padahal bukan orang luar ni, isteri. Insya-Allah orang terbau, orang Bukit Tunggal pun ada perangai macam tu. Nak cakap balik daripada keluar kerja, nak cakap dengan isteri ni. Isteri kata, "Bang, baru balik ke?" Pergi dulu tanda, beru. Sembuh. Ha. Tak apalah, tak payah sembuh, bu gigi je. Kita sugi kadang-kadang biasa bu gigi. Lepas tu jawab, "Ya sayang." Oh, isteri pun lalu, pesang lalu jawab itu. Ya sayang. Masya Allah, Allahu Akbar. Nampak benda tu macam biasa, tapi sebab akhlak Nabi dan isteri Nabi jaga sangat bau mulut, sebab tu tak geli kongsi tempat yang sama dan berkongsi tempat makan. Kalau kita kan, awak kekoh kok mana adik? Tujuan tanya tu sebab tambah kekoh tempat sama. Tapi Nabi sengeleng kekoh tempat sama yang isteri kekoh. Dan romantik Nabi masa ni, Nabi dengan Aisyah umur Nabi dah 50 tahun ke atas. Lebih kuranglah dengan mokcik-pokcik ni. Bukan kata Nabi muda lagi, bolehlah orang muda, tak. Cerita dengan Aisyah bermula umur Nabi 52 tahun ke atas. Nabi dah tua. Cerita romantik tu bukan cerita Nabi muda. Nabi dah menganjak usia tua. Allahu Akbar. Saya nak tanya sini orang puang, siapa ada tok laki dia kat tangan? Siapa ada suami? Macam tak mengaku lah pula ada tok laki. Akak. Nak tengok, nak nampak. Tak payah tinggi sangat akak. Berapa ramai awak dah mati ke mana? Tak, akak. Ada lagi tok laki belakang tu apa? Akak sikit lagi, kali lagi. Okey, maksudnya 80% ada suami lagi. Orang lelaki pula, siapa sini ada isteri? Akak tangan, akak tinggi. Orang lelaki tak mengaku, dia rasa dia bujang, sudah. Okey, subhanallah. Ada kebanyakan ada isteri. Jadi saya tanya tu bukan benda, takutkan saya cakap pasal suami isteri ada buat nangis. Sedih dia tak ada tu lelaki, sedih dia tak ada isteri dia dah sekian. Tak salah sedih, sebab kasih sayang ni bukan dengan suami isteri je, boleh tunjuk juga dengan adik-beradik, boleh tunjuk dengan saing-saing, niat dengan ikut sunnah Nabi, boleh pahala. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, seterusnya. Yang kedua, itu akhlak Nabi yang pertama. Yang kedua, Maimunah, ni cerita yang kedua. Isteri Nabi SAW tahu cita rasa apa yang Nabi suka, dan Nabi pun tahu apa yang isteri suka. Antaranya Maimunah berkata, "Saya tidak akan memakan apa-apa melainkan jika Rasulullah sendiri memakannya." Siapa gitu bang? Makan apa yang Rasulullah suka. Bersatu, bukan satu hati, satu rasa je, satu juga bab makanan. Antaranya Sayyidina Aisyah menceritakan Rasulullah begitu menyukai makanan yang manis-manis dan madu. Madu ada wak manis, ada wak pahit. Kita sukalah madu wak manis tau. Masya Allah. Jadi kadang-kadang orang belum nikah, ya samalah suka. Saya suka burger, samalah saya pun suka burger. Lepas nikah beza terus. Boleh nikah seia, serasa, sekata kan. Tapi apa salahnya kita meraihkan apa yang pasangan kita suka, walaupun kita tak berapa suka, tapi buat-buat suka. Bang, awak nak makan benda, awak ikan singgang lah, ngebudu. Kita ni kata lain dulu. Mungkin ada pesen tak suka ikan singgang, tapi sebab meraihkan tu, sedap ikan singgang, ngebudu, sedap. Kejap lagi kita masuk ikan singgang budu. Padahal dalam hati tu, ya Allah, bapalah awak ni yang minta hari ni. Tapi meraihkan apa yang disukai oleh pasangan itu, mengikut, ini adalah akhlak isteri Nabi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita kata, dah habis-habis ikan singgang, ikut selera tekak dia je. Bukan nak mikir kita. Tapi kita tak faham bila kita mengorbankan apa yang kita suka kerana nak dapat tu redha Allah dan nak ikut sunnah Nabi tu, kita dapat bahagian yang jauh lebih besar. Subhanallah. Seterusnya, okey, sebab banyak ni saya nak baca ni. Nabi pulang, Nabi tidak pulang mengejut. Ada macam-macam ni. Nabi hendak pulang, Aisyah yang rumah. Aisyah beli alas duduk untuk Nabi. Masya Allah.
Wak ni antara benda penting. Saya kena baca juga sikit mana ni. Sayyidah Aisyah menceritakan bahawa suatu hari beliau membeli sebidang alas duduk yang ada padanya gambar. Tatkala Rasulullah melihat alas duduk tersebut, baginda berdiri sahaja di pintu enggan masuk ke dalam rumah. Maka aku terus tahu daripada wajah baginda bahawa ada sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah. Aisyah ni dia beli alas tempat duduk, tempat rehat Nabi, tapi ada gambar. Lalu Nabi bila nak masuk dalam rumah, Nabi nampak ada gambar tu, Nabi tak masuk, Nabi berdiri depan rumah je. Masya Allah. Lalu Aisyah kata, maka aku terus tahu daripada wajah baginda itu ada sesuatu yang baginda tidak suka. Aku berkata, wahai Rasulullah, saya bertaubat kepada Allah juga kepada Rasulnya. Nampak tak akhlak Aisyah ni, tak tahu lagi salah benda ni, tapi minta maaf dulu lagi. Aku bertaubat ya Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan aku bertaubat kepada Rasulnya. Minta maaf kepada Rasulnya. Suami dia lah, iaitu Nabi Muhammad. Lalu baru tanya, apa salah saya? Bapa siapa Nabi duduk cegak, duduk cacar? Lalu Nabi pun bertanya, apa hal dengan alas duduk itu? Nabi tanya, bapa tu, tempat duduk tu, bapa tu. Lalu aku menjawab, saya baru membelinya khas untuk awak, supaya awak boleh duduk dan berbaring di atasnya. Aisyah molek dah niat beli untuk Nabi selesa. Lalu Nabi membalas, sungguh orang yang membuat gambar ini pada hari kiamat kelak akan diseksa. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kamu ciptakan. Nabi menyambung lagi, sungguh rumah yang terdapat gambar di dalamnya tidak dimasuki malaikat. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Jadi di sana saya taklah nak membincang pasal hadis ni. Sebab banyak soalan orang tanya, boleh tak gantung gambar? Gambar nikah, gambar anak konvo, gambar gitu, gambar kenangan lah nak gantung tinggi-tinggi. Di sana ada perbahasan ulama berkenaan perkara tersebut. Tapi hadis Nabi ni, orang lukis gambar makhluk yang hidup, dilukis. Sebab itu Allah sebut, Nabi SAW bersabda, dilarang orang yang mengukir gambar-gambar pada kiamat akan diseksa dan akan dikatakan kepadanya, hidupkan apa yang kamu lukis tu. Jadi kita ni kalau pelukis, dia tak boleh lukis gambar makhluk hidup, lukis manusia, muka manusia, lukis binatang. What boleh adalah perbincangan ulama adalah gambar-gambar tumbuhan alam sekitar, gambar sungai, buah contohnya. Tapi makhluk-makhluk yang bernyawa, yang bergerak ni tidak dibenarkan, satu larangan. Sebab itu bila bincang tentang gambar, gambar ni dia rakam, bukan lukis. Sebab tu di sana ada perbahasan tu, boleh tak gantung gambar. Tetapi nak keluar daripada khilaf, kalau rujuk para mufti, ada beberapa mufti di Malaysia ni, nak keluar daripada khilaf, lebih baik meninggalkan perbuatan tersebut. Tapi tak boleh kita royak bila tengok masuk dalam rumah orang tu, nampak ada gantung gambar tu, kita kata haram. Tak boleh. Tak boleh sebut haram. Sebab di sana ada perbincangan ulama yang meletaknya hanyalah makruh, ada kata harus. Tapi nak selamat betul-betul, elakkan daripada menggantungkan gambar-gambar, lagi-lagi di tempat yang tinggi. Kalau simpan dalam album, tak ada masalah. Kalau nak susun rendah-rendah, insya-Allah boleh. Sebab Nabi sebut, sesungguhnya rumah yang terdapat gambar di dalamnya tidak dimasuki malaikat. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Jadi daripada hadis Aisyah ini beberapa manfaat. Pertama, belikan hadiah berguna kepada pasangan. Lama dah ke kita tak beri hadiah, buat surprise, benda yang suami, benda isteri kita suka. Yang kedua, minta maaf dahulu walaupun tak tahu apa salah, minta maaf dulu. Yang ketiga, minta penjelasan dahulu dan sedia mendengar. Jadi Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa salah aku? Jadi kita orang-orang, orang lelaki, kalau nampak isteri senyap dan kita tengok dalam perbuatan Rasulullah, tak semestinya nak marah, kena marah-marah. Faham tak? Tak semestinya kalau nak marah, kena marah-marah. Sebab Rasulullah dalam cerita ni, dia nak marah, tapi Rasul diam. Rasul berdiri tegak je, diam. Kita orang puang, kalau nak marah, kita diam ke kita cakap? Diam juga. Orang lelaki mungkin sama, tapi kadang apa nak marah-marah, dia bomel. Lepas tu dia tak ada sorry, minum air sekejap, bismillahirrahmanirrahim, sambung mula bebel dia.
Tarik nafas panjang pula. Macam tu. Tapi kalau orang lelaki biasanya kalau nak marah dia diam. Lalu mungkin kita gerang, kita kata awak ni kalau nak marah senyap. Kita ni tak tahu. Kalau nak marah dia royak lah. Jangan senyap cetung muka. Sebenarnya ketika kita nak marah dan kita diam, itu antara kaedah Nabi bila nak tunjuk marah. Tetapi ingat, bila Sayyidatina Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah, apa salahku? Nabi terus royak. Bukan bila orang rumah tanya dah apa senyap, salah benda kita ni, senyap juga. Tunggu sapalah gorek, tanya lagi apa, senyap. Siapa tidur, senyap gitu. Dah kalau gitu memang panasanglah kita, betul tak? Memang geranglah, memang tak boleh sebenarnya. Sebab syaitan ni memang suka bila tengok suami isteri ada masalah komunikasi. Nabi SAW betul bila marah Nabi diam. Tapi bila ditanya oleh isteri, apa salahku ya Rasulullah? Nabi terus bagi penjelasan apa yang Nabi tak suka tu. Jadi kita tak boleh, bukan kata diam tu lebih baik, tak. Diam kalau terus mengeruhkan keadaan, ia bukan perbuatan yang disukai oleh Allah, bukan mengikut sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Cerita seterusnya, Nabi nak balik, Aisyah hiyah rumah. Subhanallah. Aisyah berkata, Nabi baru pulang dari satu perjalanan. Ketika itu aku menggantungkan satu kain langsir yang bergambar. Lalu Nabi menyuruhku mencabutnya. Justru aku pun cabut. Dalam riwayat yang lain, Nabi Aisyah berkata, aku tutupkan pintuku dengan satu kain langsir yang ada gambar kuda bersayap. Ada gambar kuda bersayap. Sebenarnya Aisyah nak hias rumah. Dan di sini digambarkan antara amalan sunnah para isteri Nabi ialah bila suami nak balik kerja ke, balik dari masjid ke, kemah rumah, hias rumah. Jadi waktu kita buat tu selama ni, saya ingatlah kalau saya lah. Saya ada anak 7 orang lah. Kita pernah jadi suri rumah masa anak 5 orang, memang buat kerja rumah apa semua lah. Dalam 2 tahun. Rumah ni kebahannya ni. Dah dengan anak-anak kecil lah. Sekarang ni pun ada anak kecil kot, umur setahun lebih. Bila suami nak balik ni, dah sunnah ya. Itu saya tak baca tadi, saya skip. Nabi SAW melarang. Okey, saya kena baca juga lah. Subhanallah. Nabi tidak pulang mengejut. Aisyah bercerita, Anas berkata, Nabi tidak pernah pulang ke pangkuan keluarganya secara mengejut. Malam-malam baginda tidak akan sampai di rumah melainkan pada waktu pagi atau petang. Dan ada lagi hadis Nabi yang lain untuk menggambarkan memang molek dah learning kalau nak balik, kita royak on the way. 5 minit lagi sapa. Kita pun kalau nak balik rumah kena royak. Kalau kita tubik suami duduk rumah kan, kita ada pergi usrah lah, pergi program lah, pergi membeli belah lah, kan, apa-apa. Bila nak balik tu royaklah sepatah 10 minit pergi sapa. Sebab mungkin kita pesan suruh tolong jemur kain, dah jemur. Bila tahu kita nak balik tu, gudugang lagi jemur kain. Sama juga suami, sunnah Nabi. Nabi tak balik mengejut. Nabi balik pada keadaan isteri tu tahu yang Nabi waktu tu akan balik. Kalau waktu yang tak biasa Nabi balik, Nabi elakkan supaya isteri ni bersedia. Jadi apa salah ada telefon ni kan senang. 10 minit lagi sayang ya, abang akan sampai. Oh, isteri ni gak. Saya lah kalau suami tu kabur nak balik tu, terus buat pengumuman besar-besaran dalam rumah tu. 10 minit lagi habis nak balik, operasi. Anak-anak pun buatlah kemah-kemah. Kemah-kemah lai raju, lepas tu tok lelaki pun balik. Oh, dia tengok rumah bersih. Padahal dia tak tahu tadi kubah banyak. Bukanlah korban teruk sangat, biasalah budak-budak. Tapi ia merupakan sunnah para isteri Nabi. Bila tahu Nabi nak balik, kemah rumah, hias rumah. Sebab rumahku, syurgaku bila balik sedap mata memandang. Betul tak? Pakcik-pakcik, sedap kan kalau tengok rumah kemah. Rupanya waktu kita buat tu boleh pahala, sebab itu adalah sunnah pada isteri Nabi. Seterusnya, sikit lagi. Kita nak berhenti dah ni, 10.45, 9.45 kita akan berhenti. Nabi dan Aisyah berkongsi beruh gigi. Oh, ni lagi susah lah nak buat. Rasa, tak tahulah rasa pikat mana lawyer, pikat tinggi ke pikat rendah. Okey, ini hadis Aisyah.
Sayyidatina Aisyah berkata, Nabi Allah apabila hendak bersiwak, baginda akan berikan kayu siwak kepadaku dahulu untuk aku bersihkan, maka aku gunakan terlebih dahulu untuk bersiwak. Kemudian aku mencucinya dan dikembalikan kepada baginda semula. Tengok, Nabi dia nak guna kayu siwak yang baru lah ni. Nabi akan beri ke Aisyah dulu untuk diguna siwak, lepas tu Aisyah bersihkan, kemudian Nabi akan gunakan kayu siwak yang sama. Jadi kalaulah kita tinggal buah gigi kan, terpaksa bolehlah kosi kau ni. Tapi masa kosi tu niat apa? Ikut sunnah Nabi. Rupanya Nabi berkongsi buah gigi. Siapa sini wak memang daripada awal kahwin sampai sekarang dia kongsi buah gigi? Siapa? Ustazah, janganlah Ustazah, bayang pun tak boleh. So kena buat betul-betul. Sebab kalau dia sengai, saya nampak gigi dia tu kuning, garak. Jadi tak boleh Ustazah, tak boleh, tak lalu makan. Sebab apa? Kita tak macam Nabi, kita tak macam isteri Nabi yang sangat jaga kebersihan gigi. Bau mulut, gigi bersih, comel molek. Jadi tak pelik suami isteri saling berkongsi buah gigi. Jadi insya-Allah malam ni kita bukan nak suka-suka cerita ni, bukan. Sebab ini bulan Maulidur Rasul ni, bulan Rabiul Awal ni. Hari ni saya rasa 6 Rabiul Awal ke 5? 5 ke 6 Rabiul Awal. Jadi kalaulah kita rasa boleh buatlah, kalau sangguplah, kita buat bukanlah sebab apa? Mengikut sunnah Nabi. Tak boleh buat, jangan paksa. Kan lepas buah gigi tiba-tiba wet. Allahu Akbar. Tapi wallahu alam, kalau saya lah boleh kosi, wallahu alam. Kalau terpaksa, tiba-tiba ada tambahan. Tinggal buah gigi ke kan. Jadi sebelum nak berkongsi buah gigi, jaga dulu kebersihan gigi. Masya Allah, Nabi gosok gigi sebelum jumpa isteri. Daripada Miqdam bin Syurai, daripada ayahnya, ayah pernah berkata kepada Aisyah apa yang Nabi lakukan terlebih dahulu ketika hendak masuk ke rumahnya. Beliau menjawab bersiwak. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, seterusnya Aisyah meminta Nabi cadangan kunyah, cadangan gelarat. Kita kan dah terlambat walaupun dah tua, nikah 30 lebih dah nikah. Maksud saya dah 30 tahun dah nikah, 40 tahun dah nikah. Boleh je malam ni tanya. Panggil apa tak tahu, ayah ya, kita nak tanya. Ayah ya suka sebenarnya kita panggil benda. Tiba-tiba suami kita pun untuk kali pertamanya, sebenarnya kita arak dari dulu pergi panggil kita abang. Suka makcik. Makcik panggil lelaki benda, makcik suka sangat tu. Contohlah, sebab kita dengar bila orang panggil abang rasa macam sedapnya lah. Kalau orang panggil abang rasa muda sama. Sebab abang ni kan macam muda, betul tak? Ya ke awak suka saya panggil abang? Dah boleh lah, kita berlatih lah start esok. Dah awak suka panggil benda pula, kita suka panggil ayang. Dah kok awak kokok lah pula, kita bagi ayam. Kokok. Kan kita kan ayam ikan, betul tak? Terpulanglah. Tapi sebenarnya kalau kita ni Nabi dengan isteri memang saling bertanya. Kalau Aisyah dia suka dipanggil gelaran apa? Humairah contohnya. Dan Nabi ada panggil juga Aisyah Ummu Abdillah, mak kepada Abdillah. Abdillah ni siapa? Anak saudara, anak kepada Asma binti Abu Bakar. Sebab Aisyah pernah tanya, wahai Rasulullah, semua isteri awak ada gelaran kecuali saya seorang je. Rasulullah pun bersabda, pakailah gelaran dengan nama anak saudara awak Abdullah. Jadi sejak itu beliau dipanggil Ummu Abdullah. Jadi itu perbincangan suami isteri. Masya Allah. Jadi belum terlambat selagi kita ni hidup lagi lah. Dok mati, jadi boleh je. Dok tahu pula awak suka panggil abang, dah kita panggil abang lah esok. Nak sebut abang tu abang, dok dijadi ayahmu. Senang sikit. Okey, subhanallah. Ni, nak habis dah ni. Ustazah kata nak habis, sambung lagi. Aisyah memakaikan wangian. Biarkan pasangan sikat rambut. Isteri perhatian tabiat Nabi. Masya Allah, Allahu Akbar. Tengok Urwah pernah ditanya, adakah wanita yang sedang haid? Okey, sekian-sekian. Lalu Urwah menjawab,
Okey, Aisyah pernah memberitahuku bahawa dulu beliau menyikat rambut Nabi sedangkan dia dalam haid. Ketika Rasulullah berada di bahagian tepi masjid, baginda mengulurkan kepalanya kepada Aisyah yang berada di dalam biliknya. Lalu beliau menyikat rambut baginda meskipun beliau sedang haid. Kan rumah Rasulullah duduk sekitar Masjid Nabawi. Jadi ketika ni Aisyah sedang haid duduk dalam rumah. Jadi Nabi ni dia nak bermanja dengan isteri ni, Nabi panggil Aisyah dan hulur kepala melalui tingkap, lalu Aisyah pun sikat rambut Nabi. Saya nak tanya, Nabi boleh tak sikat sendiri? Boleh. Tetapi Nabi nak tunjukkan satu amalan yang boleh merapatkan hubungan suami isteri, iaitu biarkan pasangan sikat rambut. Dan kita tak payahlah nak hulur kot tikar. Faham tak? Tak payah tiba-tiba keluar ke rumah. Mak ya ni kepala kita ni. Sebab Nabi masa tu duduk dalam masjid dan Aisyah ni sedang haid. Jadi hulur kepala tu sebab Aisyah tak boleh keluar daripada rumah. Sebab bila keluar dari rumah masuk masjid lah tu. Sedangkan sedang haid. Jadi Nabi nak kekalkan hubungan ni, kemesraan ni, Nabi hulur kepala. Lalu Aisyah pun sikat rambut. Saya nak tanya sini, siapa pernah sikat rambut suami dia? Angkat tangan. Okey. Ni suami pula orang lelaki, siapa pernah sikat rambut isteri dia? Angkat kaki. Pernah? Subhanallah. Pernah sikat rambut isteri? Ustaz? Suka tu, kalau suka gitu tak pernah. Subhanallah. Malam ni sebelum tidur buat sekali. Ketar gegar kerana pertangan buat sekali. Ketar nak sikat, dah biasa buat. Padahal itu sunnah Nabi. Nabi sikat rambut isteri sikat rambut suami. Dan ada wak kata ustazah, botak dah kepala tu lelaki nak sikat kerana. Dah baru dengar hadis tu, rambut pun dah berapa ada dah. Kita kan bila sikat rambut isteri tu kan, sikat bang apa senyap tupah tu. Banyaknya ubang kepala awak. Kalau ikutkan ubang ni dah lama dah awak nak mati ni. Cakap pasal mati kan bagus. Awak 2 kali ganda lagi cepat mati bang. Sebab ubang penuh dah. Saya ada lagi tang sikit-sikit. Sebenarnya tak yalah, tak cakap gitu pun tak apa, terpulang. Balik malam ni ambil sikat. Bang, anak tidur dah ke ayahmu? Lah, awak benda lagi malam-malam lewat Ustaz Asmat dah lah ceramah panjang. Je tak. Ambil sikat sikit. Dah buat apa pula ni? Boleh pahala kita buat sunnah Nabi. Mula-mula rasa macam tak biasa. Lama-lama pagi-pagi tu mari dekat olah kepala. Sikat. Romantik tak? Romantik. Nabi buat. Boleh pahala tak? Mesti boleh pahala. Sebab tu sunnah Nabi. Allahu Akbar. Susah ke rasa boleh buat? Boleh buat tak rasa? Apa payung nak angguk? Boleh buat tak? Biarlah kecil hati ke rasa macam tak suka, nak tengok muka pun tak suka. Mana tahu dengan sikat rambut tiba-tiba bercantum balik cinta kasih sayang. Rupanya sebab apa kita selama ni tinggalkan sunnah Nabi dalam rumah tangga. Kita tak cuba buat sunnah Nabi, sebab itu kita dah makin jauh, makin kurang mesra. Nabi dengan isteri walaupun dah di usia tua, memang masih lagi berkasih sayang, mesra dan sebagainya. Okey, yang terakhir, berapa kali terakhir Ustazah? Aisyah pakaikan wangian pada Nabi. Daripada Aisyah isteri Nabi berkata, dulu aku memakaikan wangian pada Rasulullah sempena mengerjakan ihram sebelum baginda berihram. Begitu juga sempena tahallul sebelum baginda bertawaf di Baitullah. Dan ada juga khabar cerita yang lain Rasulullah memakaikan wangian kepada isteri, tapi untuk di rumah sajalah. Jadi kita ni kan, suami kita ni kan, janganlah kita ni Allah hapaknya bau awak, terus komen lah, ambil minyak wangi, sumbu. Suami siapa lah wangi ni? Buat-buat tanya. Untunglah siapa jadi isteri dia, padahal kita lah buat-buat gurau gitu dah. Jadi suami pun letak minyak wangi. Ya Allah, romantiknya Rasulullah dengan para isteri. Okey, ni betul-betul terakhir, ingatlah sungguh-sungguh. Iaitu Nabi rawat isteri yang sakit. Nabi akan merawat isteri yang sakit. Aisyah bercerita, apabila ada isteri Rasulullah yang sakit, baginda sendiri akan menjampinya dengan ayat pelindung. Kemudian semasa baginda sakit, baginda membawa kematiannya. Aku pula yang menjampinya. Cuma aku usapkan Nabi dengan tangan baginda sendiri, kerana sudah tentu lebih besar keberkatannya daripada tanganku. Maksud jampi ni bukan jampi-jampi serapah dah. Baca doa.
Guna tangan baca doa. Kalau isteri Nabi sakit, Nabi bacakan doa untuk isteri supaya diberikan kesembuhan. Kemudian bila Nabi pula sakit, isteri Nabi pula bacakan doa, tapi guna tangan Nabi sebab tangan Nabi lebih berkat. Dan satu lagi, apa yang Nabi buat sangat romantik ketika sakit. Ini diceritakan daripada Urwah, daripada Aisyah bahawa beliau menyuruh supaya dihidangkan talbinah, sejenis bubur untuk orang yang sakit dan orang yang sedang bersedih atas musibah yang menimpanya. Beliau berkata, dulu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh talbinah dapat melegakan hati orang sakit dan menghilangkan kesedihan. Subhanallah, Allahu akbar. Nabi bila ada isteri yang demam, ada isteri yang sakit, antaranya ada banyak lagi kisah. Kalau isteri demam, Nabi akan meratakan air tu, sapu air dengan bacakan zikir-zikirlah doa. Maksud Nabi akan merawat isterinya sendiri. Dan kita mungkin insya-Allah lah kalau demam, suami buat benda. Suami mari tak sapu air ke, letak atas dahi ke. Ada yang nyeleng, jangan kuat sangat, takut nampak sangat. Tapi ada setengah, kalau isteri sakit, dia pun pergilah bawa pergi jumpa doktor. Tak apa juga. Lepas tu bawa balik rumah, tok lelaki pun dah ada obat tu, makan lah. Jangan nak mabazir pula. Allah lah, sakit demam, kau sakit je. Tapi bayangkan, ni pokcik-pokcik, isteri demam. Memanglah kita ni mungkin tak sampai tahap Rasulullah. Rasulullah dia rawat isteri. Dia akan sejukkan badan yang panas itu dengan air. Kemudian Rasulullah akan bacakan jampi. Kemudian Rasulullah buat satu bubur namanya talbinah. Yang mana Rasulullah pesan kalau ada orang sakit, lepas tu ada orang sedang sedih, tengah stres ke, tengah sedih ke, Nabi kata talbinah itu boleh menceriakan orang sedih dan boleh memberikan keringanan pada orang sakit. Jadi mungkinlah suami kita tak sampai tahap buat bubur ke kita. Rasanya kalau demam suami buat bubur, kita punya kanja kejut tu daripada dari bangun duduk lah. Bubur, mari mana bubur ni? No. Saya masak tadi. Biar sungguh. Pergi tu dapur tengok betul tak masak. Wallahu alam. Tapi nak kata Nabi ni tunjuk contoh ni, fattabi'uni, maka ikutilah aku ni. Allahu akbar. Bila isteri sakit, sediakan makan. Dah kan nak suruh isteri masak lagi. Buat bubur. Kita tak apa kalau tak pandai masak, beli bubur kedai pun tak ada masalah. Tapi dia beli obat tu, tengok isteri sakit, demam, duk telata ni kan. Kuat-kuat je. Ambillah air. Lepas tu bukalah ubat. Ni saya baca sebiji ni lepas makan. Dah awak kena makan dulu bubur ni. Saya ada beli dah kedai tadi. Awak makan sikit. Isteri tu kan, orang puang kadang-kadang tu bukan dok rok sangat, tapi saja nak manja. Dok rok lah, nak angkat tangan pun dok rok weh. Lepas tu suami pun ni pun suak lah. Tahu tak suak ke? Masya Allah, Allahu akbar. Nabi memang suak ke mulut isteri. Pernah satu hari Nabi pergi ziarah seorang sahabat Nabi di kalangan wanita yang sedang sakit. Masa Nabi pergi ziarah bukan Nabi pergi tuju kepada wanita tu. Nabi jumpa dengan suami, dengar seorang wanita yang sedang sakit, sekian sahabat Nabi. Lalu Nabi bersabda kepada lelaki tu, Nabi kata, sesungguhnya menyuapi makanan ke mulut isterimu itu dikira sebagai sedekah. Allahu akbar. Jadi ni orang lelaki malam ni awak dengar ni tanya bila kau awak nak sakit? Dah buat apa pula? Alah kalau awak sakit saya boleh surat ke awak. Sebab masa tu bolehlah pahala sedekah. Lama awak dah sakit, pelik pula. Apa lah kalau sakit tu royak lah. Tak payah tunggu sakit, sehat pun kalau kita suap. Tak payahlah suap sampai habis tu cadok budak. Kan nganga-nganga. Lapalah tu lelaki. Cukuplah dengan suapan pertama. Kan mula-mula nak makan nasi tu, ketar nak suap, dah biasa suap tau. Okey, nganga-nganga. Suap. Lepas tu suap ni pula. Dah tu makan sendirilah pula. Tak payah nak suap sampai habis. Tak payahlah nak cakap ketua lelaki. Sunnah Nabi bang, nganga. Kali pertama pun cukuplah. Ambil berkat buat sunnah Nabi. Tapi Nabi kata menyuapi tu diberi pahala sedekah tu. Subhanallah. Nak menganjurkan kita ni. Saya bukan nak cerita ni kosong-kosong pocik-mocik dak. Tapi sebab kadang-kadang tu kita tak tahu pahala mana buat boleh hantar kita ke syurga. Mungkin dengan kita buat benda tu dengan suami, dia selamat daripada riak sebab kita buat ni dalam rumah tertutup.
Kita tak tahu ibadah solat kita, puasa kita, sedekah kita, tak tahu sejauh mana Allah terima ke tidak. Sebab ia sangat teruji dengan keikhlasan. Tapi buat benda-benda gini, nampak benda tu remeh. Tapi namanya sunnah Nabi, turun rahmat, turun keberkatan, kasih sayang dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi cerita tu lah cerita yang terakhir. Nabi rawat isteri sakit, kurang-kurangnya kalau tak mampu nak rawat sendiri, bukalah ubat tu, ni 2 biji ni Lepas tu isi tu pun nganga mulut. Oh tak payahlah sampai gitu, ambil lah sendiri Suami bawa air siap-siap, kurang-kurangnya buat gitu. Isteri kita orang puang. Tak usah, kita dah tua, tahu dah tua, tapi perlu juga gebu-gebukan kasih sayang. Jangan berkira sangat. Jangan selalu ngungkit-ngungkit. Lagi tua lagi kena jaga lidah. Sebab kita tahu, kita takut masa muda dulu isteri solehah, tapi ketika mati dicatat sebagai isteri yang banyak menyakiti hati suami. Na'udzubillahi min zalik. Dan saya sudahi dengan satu hadis Nabi SAW. Minum air dulu sikit dah. Bismillah. Ketika Nabi SAW bersabda di hadapan para lelaki, bukan para lelaki, di hadapan para sahabat, terutamanya para wanita, Nabi bersabda, sesungguhnya aku melihat di dalam neraka itu paling ramai di kalangan kamu, wahai para wanita sekalian. Yang ni ada kupasan panjang juga. Sebab ada riwayat mengatakan, para ulama kata, kenapa Nabi kata paling ramai wanita dalam neraka? Dan sebenarnya dalam syurga pun wanita paling ramai. Sebab jumlah wanita lebih banyak daripada lelaki. Sebab tak pernah disebut dalam syurga tu lebih ramai lelaki ke tak. Cuma Nabi pernah menyebut sesungguhnya di dalam neraka itu paling ramai di kalangan kamu, wahai para wanita. Lalu ditanya kepada Rasulullah, kerana apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, bukan kerana wanita itu tidak bersyukur kepada Allah. Bukan wanita ni wanita yang teruk tak. Maksudnya wanita ni bukan wanita yang tak semayang ke. Bukan Nabi jawab wanita yang dibakar dalam api neraka tu. Bukan Nabi jawab dia sebab tak tutup aurat ke, sebab dia tak semayang ke, sebab sekian-sekian. Dan memang semua sebab-sebab itu antara sebab dicampakkan ke dalam neraka. Tetapi Nabi terus menjawab bila ditanya kenapa wanita paling ramai di dalam neraka. Dan bila Nabi jawab, jawapan ini membawa maksud inilah penyebab utama wanita dalam neraka. Lalu Nabi menjawab, kerana ia tidak mensyukuri kebaikan suaminya. Apabila ada suatu perkara yang tidak disukai terhadap suaminya, lalu dia melupakan kebaikan suaminya. Ini Nabi sebut hadis yang sahih. Kita bimbang orang puan sekalian, kita jaga semayang, kita jaga aurat, kita banyak sedekah, banyak zikir, banyak baca Quran, pergi ngaji sana sini. Tapi kita tak boleh jaga lidah kita. Lidah kita. Dan memang kita akan diuji lidah kita ni, nak royak, nak sebut, nak cakap benda yang gerang, buat kita rasa gerang ni. Sebab Allah nak tengok. Adakah dengan zikir yang banyak, dengan puasa, dengan sedekah, kamu mampu mengawal lidahmu? Lalu Allah uji kita dengan perangai suami waktu kita tak kenal. Allah uji tuan-tuan dengan perangai isteri waktu kita tak kenal. Adakah kita mampu mempertahankan lidah kita ni? Nabi kata, kerana wanita itu tidak mensyukuri kebaikan suaminya. Ketika ada perangai yang tidak disukai, satu perangai yang dia tak suka terhadap suami, dia boleh melupakan kebaikan. Contoh ginilah, suami tu bukan teruk sangat, tapi hari tu suami tu malah. Jadi isteri ni tengah nak marah, dia pun letih. Isteri ni pun kata, awak ni kan daripada awal ni kau sampai ni dak berubah-ubah perangai. Padahal dia dak ingat kemarin suami dia pengrajin. Kemarin dulu suami dia ada tolong buat kerja rumah. Tapi sebab dia marah tu, dia keluar ayat tu. Awak ni daripada muda sampailah ke tua, perangai dak berubah. Perangai malah tu lah daripada muda sampai ke tua. Kenapa dak ayat tu soalannya menafikan kebaikan suami? Padahal suami pernah tolong, bukan dak pernah buat kerja rumah. Tetapi sebab nak marah masa tu, dia keluar ayat tu umpama menafikan segala kebaikan suami. Ada sekali tu dia minta, bang nak belilah beg ni, kenang sungguh lah kawan kita jual, dok mahal pun RM70. Suami pun jawab, dok payahlah bazir, dah ada dah kabek buat lama, molek lagi saya tengok. Awak ni memang dekuk, jak awak kahwin sampailah ni dekuk. Kira awak dah dengar ke ceramah Ustazah Asma hari tu? Tiba-tiba sebut nama saya pula. Sebaik-baik, memang hadis Nabi, sebaik-baik harta yang dikeluarkan
adalah yang dikeluarkan kepada ahli keluargamu. Guna hujah tu pula. Pada suami ni nak kawal isteri supaya tak membazir saudara syaitan. Tapi dia punya nak marah sebab hawa nafsu nak beli beg baru tu tak boleh. Dia lupa yang suami dia pernah beli beg, VPT, pernah beli VPT, beli baju. Tapi dia nak marah tu, awak ni memang dekuk. Dia awal nikah siapa ni, dekuk. Dah habis-habis perangai dekuk. Dengan kawan-kawan boleh pula belanja makan. Masa itu balik kampung boleh pula beli ke mak awak gini-gini. Dengan saya awak berkira. Suami ni penipan dia. Padahal bukan tak pernah beri, pernah beri. Nampak tak? Tu bahaya sebab mulut rapuang kadang mulut lembek. Saya bukan kata ke orang lain, saya kata pada diri saya sendiri. Sebab kita bimbang muslimat sekalian. Kita tak sedar bahawasanya kita memiliki sifat ahli, wanita ahli neraka. Yang Nabi sebut jelas dalam hadis tu. Apabila tidak menyukai satu perbuatan buruk suaminya, lalu dia melupakan kebaikan suaminya yang lain. Na'udzubillahi min zalik. Alhamdulillah. Sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini. Kalau nak baca tentang sunnah Nabi dalam rumah tangga, sangat banyak lagi. Kalau boleh buat malam ni sikat rambut pun jadi dah. Sikat rambut, balik sikat rambut. Kalau nak kosi gigi, nampak payah sangat. Betul tak? Sikat rambut rasa tak apa lagi. Kurang-kurangnya buat dengan niat menghidupkan sunnah Nabi, insya-Allah rahmat Allah turun dalam rumah tangga kita. Keluarlah penyakit-penyakit yang merosakkan rumah tangga tu. Syaitan-syaitan tu rasa terbakar tengok bila kita buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini membawa manfaat untuk dunia dan akhirat. Saya doakan muslimin muslimat, pocik-pocik, moci-moci terus berkasih sayang, bercinta sampai ke syurga. Subuh kasih sayang. Tua-tua pun boleh pegang tangan kalau jalan. Kalau geli tak apalah, tak usah paksa lah kan. Takut kerasan je tau. Maksudnya dulu rumah cakap ayat perkataan baik-baik. Jangan tinggi suara. Guna perkataan yang sedap didengar. Jangan peli-peli. Subhanallah, apa yang kita dapat melainkan rugi, takut dapat dosa. Lebih baik kita guna perkataan awak sedap-sedap. Ayah ya, marilah makan. Kan sedap tu. Ayah ya, dah reti nak makan ke? Kan lain tu. Ayah ya, makan siap dah ni, marilah makan. Suami tengok dah berkelip. Dah buat apa tengok gitu? Awak macam pelik je. Adakah dah ada tanda-tanda kematian dah awak ni? Siapa pelik gitu semua bila cakap lembut? Sebab dah biasa cakap lembut. Kena usaha. Sebab kita nak mati menjadi isteri yang solehah, suami yang soleh. Disebut dalam hadis Nabi, sebaik-baik kamu orang yang paling baik akhlaknya dengan ahli keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya. Minta maaf banyak-banyak salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.